Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Abu Bakar live dari Kuching, Sarawak dan ini antara tumpuan awani Borneo untuk malam ini. Jadi untuk apa orang Sarawak nak bagi sokongan kepada parti ini sedangkan orang Semenanjung pun sudah tolak parti ini. Ya, kat situ jual apa-apa yang ada, mereka ada, tidak pergi jauh pergi pasar. Juga kempen di lampu isyarat kaedah calon aspirasi Don Batu Kawah. Parti Keadilan Rakyat disifatkan tidak mempunyai kredibiliti untuk membawa suara rakyat Sarawak, kata Timbalan Presiden Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan. Jelas beliau, PKR sudah ditolak di Semenanjung serta pilihan raya negeri PRN Melaka dan untuk apa rakyat Sarawak perlu memberi sokongan kepada parti itu? PKR sudah ditolak masa pilihan raya Melaka, kosong saja. Jadi untuk apa orang Sarawak nak bagi sokongan kepada parti ini? Ia tidak akan membawa apa-apa. Sedangkan orang Semenanjung pun sudah tolak parti ini. Jadi kita parti yang ada dalam GPS ini akan terus memperjuangkan hak dan kepentingan negeri Sarawak. Dan kita akan terus memastikan negeri ini akan membangun dan meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat. Ya, kita lebih faham tentang apa yang diperlukan, tentang keadaan-keadaan di luar bandar, di pendalaman, di pinggir bandar, dalam bandar. Kita tahu. Dan kita akan terus berjuang untuk membantu. Terdahulu, Pengerusi Majlis Penasihat PKR, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail merayu rakyat Sarawak memberi peluang untuk memilih wakil daripada PKR pada PRN 12. Tambah Awang Tengah, GPS merupakan gabungan yang akan terus memastikan kesejahteraan rakyat dan pembangunan negeri termasuk di luar bandar. Selain itu, ditanya mengenai dakwaan setengah pihak mengenai tindakan Kerajaan Sarawak menyerahkan hak milik tanah NCR. Awang Tengah berkata ia bukan dibuat untuk meraih undi. Sarawak perlukan kestabilan politik jika mahu terus maju dan juga membangun. Naib Presiden Kanan Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata rakyat sudah penat dengan kerajaan yang terumbang-ambing. Justru rakyat harus memilih dengan bijak dalam pilihan raya negeri ke-12 PRN 12 ini kelak sekiranya mahukan kestabilan di Sarawak. Sebab kita dah belajar apa yang berlaku di Semenanjung di peringkat persekutuan. Bila politik tak stabil, maka perancangan untuk membangunkan negara ini terjejas. Disebabkan tiap kali orang nak berebut, nak bertukar kerajaan, nak bertukar kepimpinan dan sebagainya. Jadi fokus kepada pembangunan negara dan pembangunan rakyat itu terjejas. Lazimnya kita akan lihat para calon menghiasi kereta, perkampungan dan juga taman dengan bendera parti masing-masing untuk menarik perhatian. Ini berbeza pula dengan calon Batu Kawah dari Parti Aspirasi Rakyat Sarawak atau Aspirasi Fong Pau Tek. 20 tahun melibatkan diri dalam bidang politik, Pau Tek membawa sendiri banting dan berdiri di kawasan sesak lalu lintas sebagai strategi berkempen untuk menarik perhatian. Because I think this is the most effective way, especially in this time. We cannot physical campaign, person to person. Yeah, this is my strategy. Because the traffic flows, this is my strategy. I think more people can see my message. The most important thing is I want to send this message across to all the voters or to all the people in Kuching. Beliau akan mula berkempen pada waktu puncak selama 2 hingga 3 jam di persimpangan jalan di sekitar kawasan Batu Kawah. Ujarnya strategi ini telah lama digunakan dan bukan disebabkan kekangan prosedur operasi standard SOP untuk berkempen. Selain Fong, Don Batu Kawah bakal menyaksikan pertandingan 4 penjuru melibatkan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian, GPS, Kelvin Yi Li Wen, DAP dan Chai Kuen Kun, PBK.
Terletak sejauh 30 minit daripada Bandaraya Sibu, penduduk Bawang Asan masih berharap akan ada sebuah pusat perindustrian dibina di kawasan tersebut. Walaupun sudah dihubungkan dengan Jabatan Batang Igan, infrastruktur itu dikatakan masih belum kuat untuk menarik pelaburan di Bawang Asan. Penduduk Rumah Panjang Dennis Ansam, Joseph Abed berkata pembinaan pekan kecil atau pusat perniagaan adalah langkah penting sebagai prototipe bagi pelan yang lebih strategik di pedalaman itu. Sekiranya di masa akan datang, kalau boleh kerajaan wujudkan satu satellite town atau pekan kecil macam pekan pekan Selangau, di mana kerajaan patut menumpukan satu lokasi berhampiran dengan Kampung Buasan supaya bandar tersebut dapat diwujud, bandar pekan tersebut dapat diwujud untuk manfaat kepada penduduk. Dan kalau bandar wujud, mesti perumahan akan dibina dan industrial akan wujud, kilang akan wujud, dan peluang pekerjaan untuk rakyat kampung senang diperolehi. Selain Joseph, suri rumah Roslin Kamat berkata produk kraftangan dan hasil tani wanita di Rumah Panjang itu tidak selaris mereka yang berniaga di Bandar Sibu. Walaupun ada talian internet untuk berniaga dalam talian, pembinaan pekan kecil masih relevan dan boleh menggalakkan lagi usaha penggiat industri desa di sana. Kalau ada pekan kecil, kalau senang lagi mereka bekerja kat situ, jual apa-apa yang ada, mereka ada. Tidak pergi jauh, pergi pasar, kadang-kadang tak ada kereta, tak ada pakai dia bawa kan. Senang lagi dia hantarlah kalau dia ada kebun semua. Harapan dan saranan penduduk di Rumah Panjang Dennis Ansam itu kami suarakan kepada calon gabungan Parti Sarawak GPS Don Bawang Asan, Robert Lau Hiu Yu. Jelas Robert, perancangan untuk membangunkan Bawang Asan telah dirangka secara strategik dan holistik dengan menilai kesan jangka panjang. And my proposal for a bridge, satu jambatan dari kita bandar, link up to Enkino site, 5 minit you sampai situ, memang kita ada peluang untuk membangunkan tempat. We will open up that area. It's too long. Why you didn't go there? The answer is very simple. Sebab Patan Ikan blok putuskan ini development dari kita di timur, on the east, pergi barat. Ada satu jambatan, kita mau guna kereta 20 minit to the north, pusing balik 20 minit. Investor won't go. Too far. Situ tidak orang diam. Itu ialah isu on the ground. Sejak berusia 20 tahun lagi, Tara Temenggung sudah mula menganyam tika Bemban pelbagai motif. Bukan hanya tika, pelbagai barangan kraft lain juga dihasilkan wanita Iban dari Rumah Panjang Tanjung asal Betong itu. Kini pada usia 70 tahun, Tara hanya menganyam tika secara berkala ekoran faktor usianya selain sukar untuk mendapatkan pokok Bemban. Menceritakan lanjut, pokok Bemban yang tumbuh meliar di tanah lembap harus matang untuk dipotong. Ia kemudian melalui proses seperti belahan, rendaman dan pengeringan. Bemban ada mayuah dan ada yang tuanya bemban nak susah. Bemban tua-tua dulu nya udah habis mati. Bemban udah tinggi-tinggi hutan yang kaya deh. Kurang bemban dia tu dah kurang. Ti mata tegi lansia tulang tegi boleh ngambil bemban lagi boleh ngambil ke babas lagi nganyam tentunya dia tu ni fatuang kan. Tara menambah pokok Bemban juga adalah antara tumbuhan yang sukar untuk ditanam semula. Ekoran memerlukan kawasan tanah yang sesuai. Ditanya jika ada pelapis muda yang mewarisi pembuatan tikar itu, Tara berkata itu hanyalah bergantung kepada minat mereka. Ujarnya mungkin ada yang berbakat dan perlu diasah dan didorong agar anyaman tika Bemban tidak terhenti begitu sahaja. Aku hari ini aku menyuap menganyam, lagi biar belajar. Minat-minat orang nganyam jujur nemu. Orang muda nadai. So
Pura kemudahan narnya, cucu-cucu. Mata ketemu, nadai. Nama nadai minat nganyam, enggak ya. Tara berkata tentang jualan tikar beban pula ia hanya berdasarkan permintaan di kalangan penduduk sendiri sahaja dengan beberapa motif seperti senagir dan mulong merangau. Untuk pengetahuan, tikar beban sering digunakan sebagai alas untuk duduk pada hari biasa, hari perayaan malah hari keramaian. Kerajaan Sarawak melalui Petroleum Sarawak Berhad Petros pada Sabtu memeterai MOU dengan Petroleum Nasional Berhad atau Petronas bagi meningkatkan pembekalan gas asli kepada negeri itu. Melalui MOU tersebut, akses bekalan gas asli Sarawak ditingkatkan kepada 1,200 juta standard kaki persegi sehari menjelang 2030 melalui pelaksanaan projek di bawah Sarawak Gas Roadmap ataupun SGR. Menurut Ketua Menteri Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg, memorandum itu juga sebagai langkah pencapaian kepada peningkatan bekalan melebihi 250% sekaligus menjamin sumber Sarawak untuk kemajuan negeri ini. With this announcement for access to an increase in supply of domestic natural gas of up to 1,200 million scf per day from the current 450 million scf per day by 2030. To Petronas, we appreciate your continued collaboration with the state government and with your counterpart, Petros, to support the realization of the state's strategic agenda. Mengenai SGR pula, Abang Johari berkata ia direka untuk merealisasikan potensi penuh sumber gas Sarawak bertujuan mencapai wawasan Sarawak 2030. SGR dijangka menyumbang ke arah 10% pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar KDNK selain mewujudkan ribuan peluang pekerjaan yang berpendapatan tinggi. Pada 7 Disember tahun lalu, katanya kerajaan Sarawak bersama Petronas turut memeterai CSA. Perjanjian itu membolehkan Petros, anak syarikat milik kerajaan negeri, memainkan peranan yang lebih besar dalam industri minyak dan gas melalui kerjasama dengan Petronas. Abang Johari berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pemeteraian Memorandum Persefahaman bagi Pembekalan Gas Asli kepada Sarawak di Kuching pada Sabtu. MOU itu ditandatangani Ketua Pegawai Eksekutif Petros, Datuk Sau Kakok, manakala Petronas diwakili Naib Presiden Eksekutif dan Ketua Pegawai Eksekutif Huluan Petronas, Adif Zulkifli. Ia disaksikan Abang Johari dan Pengerusi Petronas, Tan Sri Muhammad Baki Saleh. Kerajaan Sabah berusaha merealisasikan pelbagai projek dan juga inisiatif bagi meningkatkan kemudahan untuk rakyat. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Nur berkata ketika ini kerajaan melipat gandakan usaha membangunkan infrastruktur asas dan juga kemudahan sokongan. Katanya pembinaan lebuh raya Pen Borneo dapat menambah baik sistem jalan raya berbanding sebelum ini. Ia sekaligus dapat menyambung kegiatan pelaburan dan juga mempercepatkan pertumbuhan sosio-ekonomi di Sabah. Selain itu, kerajaan negeri juga tidak meminggirkan pembangunan di daerah Lahad Datu termasuk membina terminal baru. Kedudukan Lahad Datu yang terletak di antara laluan yang menghubungkan Tawau, Kunak dan juga Sandakan menjadikan terminal ini hub pengangkutan. Baiklah, sekian Awani Borneo Live dari Kuching. Dapatkan segala maklumat mengenai calon dan juga aspirasi rakyat Bumi Kenyalang serta laporan komprehensif menjelang pilihan raya negeri ke-12 Sarawak dan segala maklumat lain dalam astroawani.com juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Jasmine Abu Bakar. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.